Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fauzan Azmi dalam Sembang Kedai Kopi, dan kali ini kita berada di Pontian. Dan apabila kita bercakap mengenai Pontian, Pontian merupakan kawasan paling hujung di Johor, dan menariknya selain kaya dengan orang kata alam semula jadi, Pontian juga terkenal dengan satu identiti iaitu nenas. Jadi tidak heranlah sekiranya nenas di kawasan ini ditanam secara meluas oleh pengusaha ataupun penduduk-penduduk di kawasan ini. Melalui program Sembang Kedai Kopi kali ini kita akan bawakan mengenai nanas potensi ekonomi di Pontian bersama-sama dua tetamu, iaitu kita bersama Puan Linda Buang, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM, dan juga Muhammad Faizul Hakim Abdul Fattah yang juga merupakan pengusaha nenas, dah berusia 24 tahun, betul? Ya, betul. Sangat muda. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Sembang Kedai Kopi. Dan apabila kita bercakap mengenai industri nenas di Malaysia, ia merupakan antara industri di bawah sektor agro makanan yang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara termasuk sosioekonomi, khususnya dalam mengubah masyarakat tempatan. Jadi kita nak tanya jugalah kepada Puan Linda, apakah peranan yang dimainkan oleh LPNM dalam membantu pengusaha nenas di Pontian sekaligus menjadikan daerah ini sebagai antara pengeluar terbesar di Malaysia, bahkan mungkin di rantau ini. Bagaimana Puan? Lembaga Nenas sentiasa memastikan pengusaha-pengusaha nenas mendapat manfaat daripada limpahan peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan. So Lembaga Nenas sentiasa memberi khidmat nasihat dan galakkan kepada terutamanya pada usahawan-usahawan muda ini untuk menyeburi dalam industri nenas. So sebenarnya nenas ini dah lama berada di negeri Johor, khususnya di Pontian lah. Sekarang dulu secara kecil-kecilan dan sekarang lebih pada pengomersialan menjadi pendapatan utama kepada pengusaha-pengusaha nenas di negeri Johor. Maksudnya LPNM membantu mengkomersialkan lagi. Dan difahamkan sasaran LPNM untuk menjadikan nenas antara pengeluar terbesar di Malaysia pada tahun 2025. So, penaju industri nenas di Malaysia lah. So maksudnya kita nenas ni akan jadi satu komoditi yang boleh menjana menyumbangkan menjana ekonomi kepada dari segi sektor agro makanan lah. Sekarang kita nombor 2 selepas durian. Selepas durian. Ratuan lah juga. Ya, betul. Kalau boleh kita nak jadi nombor 1. Apabila kita bercakap mengenai penanaman nenas, paling tidak kita nak tahu jugalah macam mana pelibatan Faizul dalam penanaman nenas. Difahamkan berusia 24 tahun, sangat muda tu. Bagaimana bermulanya, tercetusnya untuk menanam nenas ni sebagai orang kata mata pencarian? Kalau ikutkan dari saya sekolah menengah lagi, saya dah cuba belajar-belajar tanam nenas, ikut-ikut orang tua, ikut orang kampung dan nenas. Lepas tu saya dah habis SPM, saya sambung belajar dalam diploma pengurusan perniagaan di KPTM Bangi, College Politek Bangi. Lepas je saya graduate, saya terus try buat sendiri tanaman nenas. Alhamdulillah dalam tahun pertama ada orang kampung yang tolong, saya dapat hasil tak boleh untuk dari segi belajar. Alhamdulillah dapat sara. Lepas tu saya terus buat sendiri, dapat juga hasil, dapat modal buat sendiri, dapat berumah tangga, dapat beli kereta. Alhamdulillah. Hasil daripada pengusahaan nenas. Tapi ramai yang tanyakan, nak nanam nenas ni susah sangat ke? Nak nanam nenas ni payah sangat ke? Bagaimana tu sebenarnya penanaman emas atau kata nature nenas ni sendiri bagi Puan? Sebenarnya apa-apa pun kita kena ada ilmu. So ada ilmu, bila ada ilmu, itulah kita boleh menjadikan satu perkara itu lebih mudah untuk dilaksanakan. So Lembaga Nenas juga menyediakan platform tersebut. Maksudnya kita akan bagi kursus kepada pengusaha-pengusaha muda ni untuk menyediakan asas untuk penanaman nenas ni. So kursus itu bukan sahaja untuk penanaman, sehinggalah kepada penuaian dan pemasaran. So di setiap rantaian nilai itu kita akan adakan kursus untuk modul-modul tertentu lah untuk diorang. Mereka perlu nak belajar atau pengusaha kena belajar dahulu macam mana tu mereka nak datang tu. Macam mana
Mula-mula kenal apa tu nenas dulu. Macam mana benih nenas untuk jadikan sumber bahan tanaman tu dulu. Kadang yang ada pun sekarang anak muda tak kenal benih nenas tu. Ya, dia ingat biji nenas. Rupanya dia bentuk suluh nenas. So dia berbeza. Macam Faizal sendiri mungkin cabaran-cabaran untuk mula-mula sekali lah untuk menanam nenas. Mungkin dari segi modal ke bagaimana ataupun mungkin dari segi pengetahuan tu sendiri macam mana? Dari tanam dulu, saya terpaksa belajar dulu dari mula. Kita berpanas, berhujan. Cuba tanam dulu. Kita tahu penyakit dia, kita tahu perangai-perangai nenas. Kita tahu juga. Ya. Lain-lain tanah semua perangai lain-lain. Lain variety, lain-lain perangai dia. Kita dah tahu. Lepas tu kita cuba olah pembajaan. Lepas tu kita belajar daripada LPNM. Ikut sistem yang betul. Alhamdulillah bila kita ikut LPNM dengan sistem yang betul, dapat tingkatkan lagi kita punya potensi buah nenas, kualiti nenas. Daripada hari itu ada musim COVID, KP, LPNM juga yang tolong. Kalau ikutkan orang yang tak ada engagement dengan LPNM, sangat susah nak pasarkan, sangat susah nak beli produk, beli input. Sedangkan dia nak pergi pasarkan dekat kedai pun susah. Tak ada engagement daripada LPNM untuk dapatkan surat rentas negeri dan rentas daerah. Ya, betul. LPNM membantu sehingga sampai tak begitu. So sebenarnya kita ada sediakan geran-geran daripada mula menanam sehinggalah pemasar. So dalam macam geran penanaman tu kita ada bantuan baja, bantuan benih dan juga input-input pertanian lain seperti racun peracambah sebenarnya. And then untuk pengeluaran kita ada bantuan untuk pemasar. So kita ada insentif untuk pemasar, galakkan untuk pemasaran. Untuk IT pun kita ada geran IT, maksudnya geran pemadanan IT, dipanggil CUP, maksudnya Change Upgrade Product, dan juga HIP, High Impact Product. Okey Puan, kalau saya lah nak jadi pengusaha nanas, apakah langkah pertama yang perlu saya lakukan? Nak hantar borang tu kat mana, bagaimana? Mungkin boleh Puan boleh perincikanlah langkah-langkah tersebut. Kita lembaga nanas ni terdapat di seluruh Malaysia, kecuali di Sabah lah. So Sabah kita belum dapat melepasi ke Sabah lagi. Dan setiap negeri tu kita ada pejabat negeri dan juga pejabat cawangan yang mana diletak di daerah-daerah. So di situlah kita pejabat-pejabat itulah akan menyediakan borang-borang yang perlu diisi oleh orang yang baru nak mulakan. Contohnya dia perlu menjadi penanam berdaftar. So bila dah berdaftar dengan Bagenas, so kita akan offer dia untuk menjalani latihan. So kita akan panggil untuk dia menjalani latihan secara berkala lah, daripada kursus asas hinggalah kursus lanjutan. Kata kursus tu berapa panjang? Kursus untuk asas dia ada selama 3 hari 2 malam. So ada 3 hari 2 malam? Ya, kita akan sediakan package tu lah untuk tu. Saya ingat dalam seminggu 2 minggu 3. Dan then besok bila dia dah asas, dah boleh menanam pun, kita akan buat kursus lanjutan pula. Sehinggalah setiap rantaian nilai industri tu dia akan cover. Kita akan cover sehingga pemasaran. Nenas. Betul. Bagaimana dia ditanam, bagaimana ia berfungsi dan belajar. So kita akan beri pendedahan macam mana dia mendapatkan sijil MyGap tu, untuk membolehkan dia memasarkan produk nenas ni lebih jauh lah ke supermarket dan untuk pasaran ekspor. Macam saudara Faizul pula, macam mana melihat orang kata penanaman nenas ni membantu tak mengubah ekonomi keluarga ataupun rakan-rakan yang terlibat, macam mana? Alhamdulillah buat setakat ni tanaman nenas ni berpotensi tinggi pada saya atau anak muda lain. Sebab senang kalau dalam berdaftar dengan LPNM ni tak serumit mana. Dengan hanya kebun pun tak kebun atas nama kita sendiri. Boleh kerjakan atau sewa atau tumpang tanam. Boleh. Memudahkan. Okey Puan, sebelum kita nak berehat sebentar, kita nak tahu juga seberapa banyak luasnya lah orang kata, kita cakap Pontian ni merupakan ladang terbesar nenas. Kita nak tahu juga perincian dia lah, apa besar dan pengusaha yang terlibat Puan.
Sekarang ni untuk keseluruhan keluasan tanaman di Malaysia kita ada 16,000 hektar dan untuk di negeri Johor je ada 11,000 hektar yang bertanam lah. Ya, maksudnya 70% daripada penanaman nenas di Malaysia adalah terletak di negeri Johor. Di Pontian? Di Pontian adalah nombor 2 selepas Keluang lah. Jadi memang banyak mengubah ni. Kalau kita tengok sejak susah sangat ke nak tanam nenas ni. Setengah orang kata kalau nak jaga pokok atau tumbuhan ataupun ni memang susah. Memang susah ke sebenarnya? Sebenarnya kalau dah ada ilmu cukup di dada tu memang senang. Kita boleh merancang macam mana di setiap pengurusan nenas tu daripada mula bertanam sehinggalah pengeluaran. So masa heavynya, masa berat sikit pada penanaman sebab dalam 1 hektar tu lebih kurang ada 20, boleh mencapai sehingga 20,000 hingga 26,000 pokok. So kat situ memerlukan tenaga pekerja yang ramai lah untuk ni. Biasanya orang akan secara borong lah untuk upah menanam tu. Maksudnya kalau kita nak cerita lagi pasal nenam banyak lagi, tapi kita rehat seketika, kembali selepas ini dengan banyak lagi cerita berkaitan nanas potensi ekonomi Pontian. Kembali dalam Sembang Kedai Kopi dengan topik nenas potensi ekonomi Pontian. Dan sudah pastinya tadi kita dah bercakap mengenai pengenalan mengenai nenas dan sebagainya. Kita nak tahu jugalah bagaimana R&D yang dilakukan oleh pihak LPNM dalam memperkasakanlah penanaman nenas khususnya di Pontian sendiri. So macam R&D ni ada dua sektor lah. Satu sektor pengeluaran dan satu lagi sektor IT. So biasanya untuk sektor pengeluaran kita akan bekerjasama dengan MARDI untuk dari segi pembajaan, dari segi pembangunan variety. Semua kita akan bekerjasama dengan MARDI lah. Untuk sektor IT kita bekerjasama dengan IPT dan juga pihak swasta, dan kita juga ada dengan IPT kita ada juga menandatangani MOU seperti dengan UiTM. So kat situ R&D untuk IT dan juga pembangunan produk dari segi produk makanan dan program penganan akan di-cover lah, dan juga dari segi dengan UiTM ni termasuk juga sektor peladangan. Dan kita juga ada MOU dengan pihak swasta, anak syarikat kerajaan negeri Sarawak iaitu Pusaka, dari segi daripada setiap rantai ni lah, daripada pengeluaran sehingga ke IT. Ramai kat luar sana tanya, nenas manis. Nenas manis tu macam mana pula? Itu adakah R&D ataupun bagaimana tu? Sebenarnya nenas manis ni bergantung pada pengurusan tanaman. So dari segi pengurusan tanaman, jika pembajaan tu pembajaan mengikut masa dengan kadar yang betul, dengan kesesuaian environment yang baik, memang dia akan manis. Tak kira lah dia ditanam di jenis-jenis tanah yang berbeza. So tanah tu bila tanah berbeza, kita boleh modify dia dengan pembajaan. Tapi ramai di luar sana tak tahu sebenarnya nenas juga boleh dijadikan benang. Tapi kita nak tahu juga perkara itu Puan. Bagaimana sebenarnya R&D dilakukan untuk menghasilkan benang daripada nenas yang mungkin boleh diperincikan? Benang ni kita bekerjasama dengan universiti iaitu Universiti Quito. Dan dengan kita bekerjasama juga dengan UMP dan juga Kraft untuk mengkomersialkan, untuk menjadikan dia selai kain tu. Tapi untuk yang asas untuk pembuatan benang tu memang kita UMP dan juga Quito tu lah. Dan kita juga ada incubator yang terletak di Pekan Nenas, Alun Bukit Pekan Nenas, kita punya pejabat R&D lah di situ untuk menggalakkan usahawan membuat praktikal menggunakan mesin. Kita incubator tu lengkap dengan mesin-mesin untuk buat pintalan tu lah. Antara manfaat yang boleh diperoleh menerusi nenas bukan sahaja sekadar untuk sumber agromakanan. Tapi kita nak tanya juga kepada Faizul, sepanjang mencuburi dalam industri nenas, pengusaha nenas ini sendiri, mungkin antara perkara-perkara yang tidak dapat dilupakan lah, yang mungkin antara menjadi penguat untuk terus menjadi pengusaha nenas ini sendiri. Dulu masa saya mula-mula tanam nenas dari sekolah menengah lagi, saya membaja pakai pam manual. Sekarang lepas saya kenal dengan atau engagement dengan lembaga nenas, saya dapat
satu mesin teknologi untuk membaja yang lebih mudah, lebih produktif, laju, sangat lagi cepat. Yes. Itu antara orang kata pendedahan yang diberikan oleh pihak LPNM untuk pengusaha khususnya golongan muda. Puan, bagaimana Puan melihat pelibatan golongan muda ni dalam penanaman nenas? Kalau dulu kalau kita cakap sebelum saya datang, okey, penanaman nenas atau mungkin berusia pertengahan usia. Bila usia yang lanjut usia 60 tahun ke atas, 60 tahun hingga 70 tahun dulu. Sekarang ni sekarang sejak era RMK 11 lagi, pertengahan RMK 11 hingga RMK 12 ni, pelibatan golongan muda ni telah bertambah. So maksudnya kesedaran golongan muda untuk menjadi bidang pertanian dah agak mula terbuka lah. So dia dah tak takut lagi bergumang dengan lumpur, dengan Faizul kongsikan antara teknologi diperkenalkan juga oleh pihak LPNM dalam orang kata meningkatkan hasil penuaian. Mungkin Puan boleh rincikanlah teknologi yang guna pakai untuk membantu pengusaha nenas ini meningkatkan lagi orang kata produktiviti mereka. Di bawah inisiatif RMK 12 ni kita lembaga juga menggalakkan pengusaha-pengusaha untuk terlibat dalam IR4. So mak situ kita akan memperkenalkan precision farming. Maksudnya kita buat pembajaan semua secara menggunakan remote sensing saja. Di ujung jari. Sekarang kita melihat golongan muda yang terlibat dalam industri nenas, golongan yang berpendidikan tinggi. So kita memperkenalkan sikit, dia boleh membuat inovasi sendiri untuk meningkatkan lagi. Bagaimana Faizul, anak muda melihat teknologi ni, penggunaan teknologi dalam penanaman nenas, pengusahaan nenas sendiri? Kalau dulu kalau kita tengok alamat hujan, kita dah terfikir macam mana pembajaan dan sebagainya, nak kena kira macam penggunaan teknologi ni bagaimana? Baru-baru ni saya dapat pengetahuan yang baru, yang drone pertanian. Drone pertanian selalunya dia orang pakai di Kedah, untuk padi. Untuk tanaman padi. Buat sekarang ni dia orang nak try buat dekat nenas. Kita dah main drone, wifi, pakai SIM, pakai internet, semua terus direct automatic. Kita akan peluaskan kepada golongan-golongan muda ni. Dalam pembajaan dia pun hanya dalam 5 minit untuk satu ekar. Memang laju. Bila kita cakap mengenai orang muda ni, geran-geran ramai dekat luar sana dah menanti ni. Apakah geran-geran, apakah inisiatif, apakah lagi bentuk-bentuk modal ataupun modul pengajaran oleh pihak LPNM dalam orang kata menggalakkan lagi penyertaan golongan muda ni? Mungkin diperinci. Muda ni memang kerajaan memang menggalakkan golongan muda untuk menceburi pertanian. So banyak geran-geran yang telah dikenalkan oleh kerajaan. Contohnya geran penanaman juga, kita ada geran untuk pembajaan, bahan tanaman macam MD2 merupakan suluh yang mahal lah kalau nak ikutkan, tapi kita dapat menyalurkan geran ini kepada pengusaha. Dan geran untuk pemasaran, geran untuk agropreneur juga kita sediakan untuk golongan agropreneur ni lah, untuk sektor tanaman dan juga sektor IT. Dan geran pemasaran untuk menggalakkan kita melengkapkan dia punya persijilan untuk pemasaran tu, untuk dia mendapatkan persijilan tu, kita akan lengkapkan infrastruktur pemasaran dengan geran-geran tersebut. Dan geran IT juga ada, dan geran untuk peladang kontrak. Semua disediakan setiap rantaian nilai industri nenas tu. Belajar. Okey. Dan itu pun terlibat dalam industri nenas. Okey Puan, mungkin antara jangka pendek perancangan, jangka panjang perancangan yang dilaksanakan atau yang dirangka oleh LPNM dalam menggalakkan lagi industri nenas. So untuk sektor jangka pendek memang kita untuk memperluaskan lagi penanaman nenas supaya permintaan sekarang ni, penawaran peringkat domestik juga rendah, masih tak mencukupi. So kita kalau boleh nak lengkapkan penawaran tu untuk memenuhi permintaan domestik, dan untuk jangka panjang kita akan meluaskan lagi untuk pasaran ekspor pula. Sekarang ni pasaran ekspor untuk nenas segar hanya 20%. So kita nak meningkatkan kepada 50%. Supaya kita ranking kita di dunia tu daripada sekarang ranking ke-23, kita
akan berganjak kepada ranking ke-10. Macam tu. Utama penanaman. Betul. Penanaman nenas dunia, pengeksport nenas dunia. Okay, ramai kat luar sana tanya. Yang pertama tu siapa, negara mana tu? Sekarang ni Costa Rica. Dan kita akan capai 10 itu sekiranya Sehingga pengeluaran diperluaskan. dipertingkatkan. Menarik. Sasaran 10 negara pengeluar terbesar nenas dalam tempoh berapa tahun lagi ni orang cakap jangka perancang 30 tahun 2030. 2030 itu antara sasaran yang ditetapkan oleh LPNM dalam memperkasakan, orang kata memperluaskan industri penanaman nenas di Malaysia. Kita nak tahu jugalah, mungkin ada minit-minit terakhir kita ni, kita nak tahu juga nasihat mungkin untuk rakan-rakan di luar sana yang berminat, yang tengah mencari-cari ni, apakah orang kata perkara yang boleh meningkatkan pendapatan sendiri. Mungkin Faizul boleh bagi nasihat rakan-rakan di luar sana bagaimana? Saya dapat tahu kawan-kawan saya yang sekelas dengan saya masa kat KPTM dulu, memang diorang pun ada minat tapi tak ada peluang dari segi tanah dengan masa yang terluang. Kita dekat kampung ni, kalau ada masa atau tanah-tanah yang terbiar, tanah-tanah orang tua yang terbiar, kita boleh usahakan. Dengan untuk daftar pun tak susah mana. Perlukan geran, salinan geran dengan surat pajakan sewa, itu je. Lepas tu kita boleh ambil upah dengan tanaman orang lain, kita boleh ambil upah untuk duit gaji harian. Tanaman nenas ni kita punya pendapatan tahunan. Untuk harian kita boleh buat kerja lain. Sampingan dia lah. Itu antara nasihat daripada Faizul. Janganlah kita segan datang ke LPNM untuk dapatkan maklumat lanjut. Sebenarnya berada di pejabat kebanyakan semua berada di negara di Malaysia kan, semua negeri kan. Dah datang, daftar, dapatkan maklumat lanjut daripada pegawai LPNM yang sudah pasti bersedia untuk kedatangan penglibatan orang-orang muda dalam industri nenas. Sebelum kita nak berakhir juga Puan, saya nak tanya ni, pelibatan golongan wanita pula dalam sektor nenas ni macam mana ni Puan? Ramai kat luar sana tu dah jadi orang kata pengusaha wanita ni. Wanita memang sinonim dalam industri nenas. Kebanyakannya wanita lebih pada industri IT. Orang kata sentuhan ataupun pelibatan keringat wanita juga turut menjayakan industri penanaman nenas di negara ini. Okey, itu nampaknya. Terima kasih kepada Puan Linda dan juga Faizul kerana sudi meluangkan masa berkongsi mengenai potensi nenas, potensi ekonomi di Pontian dan bersama-sama kita untuk memperluas, menggalakkan lagi penanaman nenas di negara ini. Sudah pasti penanaman nenas ini merupakan jaminan kepada agro makanan kerana permintaan nenas pun sebenarnya banyak, tetapi pengeluaran kita terhad kat luar sana. Jangan lupa kita cuba juga nenas MD2, orang kata manis. Dan pastinya sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan kata-kata ini sebenarnya. Untuk kita fikirkan bersama, pertanian adalah teras kepada kemakmuran negara. Kerana setiap hasilnya memberi manfaat kepada kita secara menyeluruh. Saya Fauzan Azmi mewakili kru penerbitan mengucapkan ribuan terima kasih. Jumpa lagi dan Assalamualaikum. Bye-bye.